Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hathu ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa du'a'u ilal huda dalalah alal khair ibtigha' wajhillahi ta'ala qurbihi mardatihi subhanahu wa ta'ala. Allah ta'alaina futuhal arifin faqihna fid din wa 'alimna at-ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat ilahi, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita kembali sekali lagi dan bertemu di dalam sesi kuliah duha kita setiap minggu keempat, setiap hari Ahad yang keempat, di mana kita membahaskan dan kita mengulang kaji sama-sama kitab hadis yang bertajuk Mukhtarul Hadis Syarif. Kitab pilihan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Allamah Al-Fadil Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah SWT memanjangkan umurnya di dalam kesihatan dan dalam ketaatan dan kemanfaatan. Baiklah, kita mulakan bacaan hadis kita yang ke-6 insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu ankum wa bihi ilahi an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum wa 'affu ta'affu nisa'akum. Hadithun hasanun rawahu Tabrani. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda yang artinya, berbaktilah kepada kedua ibu bapamu, nescaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu, dan sucikan diri kamu daripada segala kekejian, nescaya wanita akan berlaku suci. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullahu taala. Baiklah, inilah hadis yang ke-6 yang telah kita bacakan sebentar tadi, dan semoga yang di rumah pun dapat ikut sama kitab hadis ni yang telah kita jual sebelum ini. Jadi mereka yang memang belum ada lagi kitab Mukhtarul Hadis Syarif ini, kitab hadis pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh DM kami, boleh telefon kami untuk membeli kitabnya. Insya-Allah kitabnya ini berharga $12, tetapi separuh daripada harganya kita berikan sumbangkan kembali kepada Masjid Darul Ma'mur insya-Allah. Jadi kalau belum ada lagi kitab ini, boleh DM kami, boleh hubungi kami di dalam talian office kita ataupun di dalam Facebook kita insya-Allah. Moga-moga kita dapat mengikuti setiap bulan bacaan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengulang kaji bersama-sama dan kita dapatkan manfaat daripada kalam-kalam mutiaranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita masih dalam huruf ba. Masih dalam lagi huruf ba. Kita telah pun selesai pada huruf alif. Apa maksud huruf alif, huruf ba ni? Kerana yang kita sebutkan berapa kali dalam sesi ini, kitab hadis pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang dikumpulkan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz ini, dia menyusun kitab hadis-hadis, setiap daripada hadis itu mengikut huruf hijaiyah daripada alif sampai ya. Jadi kita telah pun membacakan beberapa hadis daripada huruf alif. Sekarang ni kita mulakan bacaan hadis daripada huruf ba pula. Kita ada lebih kurang dalam 1 2 3 4 hadis yang bermula daripada huruf ba. Yang telah kita bacakan satu daripada ini pada bulan yang lalu. Kita baca yang kedua pada bulan ini insya-Allah. Lagi dua lagi pada bulan yang akan datang insya-Allah, sebelum kita sambung kepada huruf-huruf yang seterusnya, ta dan sebagainya. Jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis berkenaan dengan berbakti kepada ibu bapa. Ketaatan kita kepada ibu bapa. Jadi di sini kita nak menerangkan hadis ini dalam dua sudut, dalam dua aspek. Aspek berkenaan dengan maksud hadis ini secara terperinci dari segi maknanya berkenaan dengan ketaatan kita kepada ibu bapa kita. Kemudian dari aspek yang kedua adalah aspek yang umum, yang menyeluruh. Maksud hadis ini yang menyeluruh,
yang dapat kita pelajari, yang dapat kita ungkap kalam-kalam mutiara dan rahsia di sebalik hadis ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada rangkap yang pertama, pada ayat yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan sabdanya birru abaakum. Birru abaakum. Taatilah kedua ibu bapa kita. Bir ini kita melakukan perbuatan yang baik, sama ada dari segi kata-kata ataupun perbuatan. Bir ini satu ketaatan kita ataupun perbuatan kita yang baik, sama ada cakapan kita ataupun perbuatan kita. Jadi kita di sini bukan hanya kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita, tapi kita mentaati mereka dan juga kita melakukan perkara yang baik kepada kedua ibu bapa kita, sama ada melalui percakapan ataupun perbuatan kita. Dan ini tidak hanya tertumpu kepada kedua orang tua kita sahaja. Bukan mak bapak kita sahaja yang kita harus berbakti, kita harus taat. Tapi dari segi umumnya, mereka yang lebih dewasa daripada kita, memang kita harus mentaati kita dan kita harus menghormati mereka. Inilah di antara ajaran-ajaran Islam yang di mana menyuruh kita untuk menghormati orang yang lebih tua daripada kita dan menyayangi mereka yang lebih muda daripada kita. Dan ini adalah daripada ajaran Islam. Maka di dalam ketaatan kita kepada ibu bapa memang jelas bahawasanya kita mentaati mereka dan berbakti kepada mereka dalam segala bentuk kebaikan dan ketaatan selagi mana yang tidak melanggar syariat Islam, selagi kita tidak terkeluar daripada landasan yang ditetapkan oleh agama Islam kita. Kita berbakti kepada mereka dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan bukan melakukan kemungkaran dan bukan melakukan maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Islam memberikan penekanan yang sangat kuat, yang sangat mendalam dalam mentaati kedua ibu bapa. Ini jelas. Saya rasa dah banyak kali dah berkali-kali kita pasti akan sering mendengar kuliah-kuliah syarahan agama, nasihat-nasihat berkenaan dengan mentaati kedua ibu bapa kita. Kerana ini adalah di antara perkara yang dititik beratkan oleh agama Islam kita. Islam menitik beratkan sangat-sangat berkenaan dengan ketaatan kita kepada kedua ibu bapa kita. Dalam ayat Al-Quran banyak kali diterangkan berkenaan dengan kita berlaku ihsan, berlaku baik kepada kedua ibu bapa kita. Kita membacakan di antara ayat-ayat yang disebutkan daripada surah Al-Isra, di mana Allah SWT telah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa khfid lahumā janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani saghīrā. Ini dalam ayat 23 dan 24 pada surah Isra. Allah SWT telah berfirman yang bermaksud dan telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, agar kita tidak menyembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidain ihsana, dan kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Kita berlaku ihsan kepada mereka. Imma yablughanna 'indakal kibara, jika mereka telah melalui usia yang lanjut, usia yang tua di dalam jagaan kita, sama ada di antara salah satu di antara ibu bapa kita ataupun kedua-duanya sekali, fala taqul lahum uffin, janganlah kita menjawab mereka dengan apa jua perkataan, berlaku kasar kepada mereka dengan apa jua perkataan, hatta dengan perkataan sekalipun. Jangan kita membalas dengan perkataan tersebut kepada kedua ibu bapa kita. Wala tanharhuma, janganlah kita mengeji mereka, janganlah kita berlaku kasar kepada mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan kita berlaku lembut, mengatakan perkataan yang baik-baik saja kepada kedua orang tua kita. Ini di antara ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan berkenaan dengan ketaatan kita dan berlaku baik kepada kedua ibu bapa. Dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nisa, dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-36, Allah SWT telah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah SWT berfirman yang bermaksud dalam surah An-Nisa, wa'budullaha, dan taatilah
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kita melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bil walidaini ihsana, dan kita berlaku ihsan, kita berlaku baik kepada kedua orang tua kita. Di antara kelebihan ayat yang telah kita bacakan tadi, di dalam kita mentaati kedua ibu bapa kita, kita renung balik ayat-ayat yang telah dibacakan tadi itu, ianya ada signifikasi yang sangat besar, kerana setiap daripada ayat ini memulakan dengan perkara yang besar dan diikuti dengan ketaatan kita kepada kedua ibu bapa kita, iaitu kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menduakan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lalu kita mentaati kedua ibu bapa kita dan kita berlaku ihsan kepada mereka. Kita lihat bagaimana darajat, martabat mentaati kedua ibu bapa, berlaku baik kepada kedua ibu bapa itu datang setelah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk mentaati Allah, untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menunjukkan ni satu perkara yang sangat besar. Kan, satu perkara yang sangat besar. Jadi macam sekarang ni juga, bila kita katakan, oh kita ni kita pasti memakai pelitup muka, kita mesti ada jarak sosial, kan, social distancing. Maknanya social distancing ke, jarak memakai pelitup muka ke, semuanya ada signifikasi yang besar di dalam kita hidup dalam norma yang baru. Jadi bila kita merangkumkan kedua-dua sekali dalam satu perkataan, dalam satu ayat, maknanya kedua-duanya ada signifikasi yang besar. Sama juga bila Allah SWT masukkan ketaatan kita kepada orang tua kita, kepada kedua ibu bapa, di dalam ayat yang sama, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah di antara ayat-ayat yang menunjukkan kewajipan kita untuk bukan hanya berlaku baik kepada orang tua, tetapi mentaati kedua orang tua kita. Dan di dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yang selalu kita dengar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keredaannya Allah, ridha Allah, fi ridal walidain, terletak pada keredaan ibu bapa kita, wa sakhatullah, dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, fi sakhatil walidain, terletak pada kemurkaan kita kepada orang tua kita. Nauzubillah. Kita lihat bagaimana Allah SWT akan meredai setiap perbuatan kita jika kita mendapatkan keredaan kedua ibu bapa kita. Satu perkara yang sangat tinggi, yang sangat mulia, di mana bila kita mentaati kedua ibu bapa kita, kita mendapatkan keredaan mereka, kita juga telah mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di dalam athar itu, bila kita bila orang tua kita tu mendoakan kepada anak-anak itu, di dalam athar disebutkan bahawasanya itu umpama doanya Nabi kepada umatnya, kerana doanya para ibu bapa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi kepada anak-anak mereka. Sebagaimana juga doa para anbiya bila mereka mendoakan kepada umatnya mereka. Di sini kita lihat bagaimana kepentingan kepentingan di mana kita harus memahami bahawasanya ini adalah satu kewajipan pada setiap manusia, apatah lagi umat Islam, untuk mentaati kedua ibu bapa kita. Kita sebutkan tadi dari segi percakapan ataupun perbuatan kita. Kerana ini adalah ajaran Islam. Ini adalah ajaran Islam. Tidak kira orang tua kita ini, mereka ini berlaku ihsan terhadap kita ataupun tidak. Kita harus mentaati kedua orang tua kita. Jadi sama ada mereka berlaku ihsan kepada kita, ini yang kita harapkan seorang anak kepada kedua orang tua mereka, untuk berlaku ihsan kepada anak-anak mereka juga.
tetapi kita tidak boleh lari daripada tanggungjawab mentaati kedua orang tua kita. Inilah yang diajarkan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Ketika di mana pada permulaannya agama Islam, bila sahabat memasuki agama Islam, ada juga di kalangan sahabat yang di mana orang tua itu masih lagi bukan orang Islam kan. Ini kisah-kisah sirah yang selalu kita dengar dan kita baca. Bila sahabat meminta nasihat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawabnya oleh baginda untuk tetap berlaku ihsan kepada mereka, tetap berlembut kepada mereka, walaupun mereka ini tidak boleh, orang tua sahabat-sahabat pada masa itu tidak boleh menerima sahabat-sahabat masuk agama Islam. Tapi sahabat diajar oleh baginda untuk tetap melayan mereka dengan baik. Tetap melayan mereka dengan baik. Dan ini juga dapat saya lihat pada rakan-rakan saya dahulu bila saya belajar pada waktu itu, bila saya belajar di Timur Tengah, ada di kalangan sahabat-sahabat saya daripada barat, sama ada daripada Amerika ataupun daripada Eropah yang telah masuk Islam. Kemudian datang ke tempat kita untuk belajar agama, dan mereka menceritakan bahawasanya ibu bapa mereka masih belum memeluk agama Islam lagi, dan diajarkan oleh guru-guru kita, diajarkan oleh Habib Umar untuk tetap berlaku ihsan kepada mereka sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya selalu mendengar cerita-cerita bagaimana mereka ini sering berkomunikasi dengan ibu bapa mereka dan sering menunjukkan layanan yang baik, yang lebih baik kepada kedua ibu bapa mereka. Dan ini di antara sebab menyebabkan ibu bapa mereka juga masuk Islam. Ibu bapa mereka masuk Islam kerana melihat perubahan pada anaknya. Perubahan kepada anaknya yang dahulu, anaknya selalu menderhakai mereka, selalu tidak menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka dan selalu melakukan perbuatan maksiat dan kemungkaran. Dan mereka selalu mungkin budaya orang barat mungkin boleh meminum minuman keras. Jadi setelah melihat perubahan pada anak mereka yang telah meninggalkan minuman keras, telah meninggalkan perbuatan yang tak baik, telah menjadi seorang yang baik, menunjukkan akhlak yang baik, maka mereka pun tertanya-tanya, apakah perubahan anak mereka ini puncanya kerana mereka telah memasuki agama Islam. Maka mereka pun belajar akan agama Islam. Mereka pun ambil tahu ajaran Islam, dan ini diteruskan dengan layanan anak mereka yang baik dan ihsan kepada kedua orang tua mereka. Sehingga kan ada masanya itu saya melihat ibu bapa mereka itu datang ke tempat kita belajar dan menziarahi anak mereka dan juga menziarahi guru-guru kita di sana. Dan ini menyebabkan mereka melihat, oh inilah yang anak aku belajar. Kerana dia belajar daripada guru-guru, belajar daripada teman-teman yang semuanya menunjukkan akhlak yang baik, semuanya menunjukkan cara agama Islam yang betul, di mana berpandukan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu membuatkan mereka tertarik untuk masuki agama Islam. Dan mereka pun masuk agama Islam. Ini adalah di antara sebabnya kenapa kita terus berlaku ihsan kepada orang tua kita walaupun orang tua kita tu bukan orang Islam. Dan banyak sekali sahabat-sahabat pada masa itu bila mereka meminta nasihat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara nasihat yang banyak diterima oleh baginda kepada mereka adalah berlaku ihsan dan mentaati kedua ibu bapa kita. Ada di kalangan sahabat ini yang di mana pada masa itu dia meminta izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar berjihad. Untuk keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu perkara yang mulia, menegakkan agama Islam. Akan tetapi bila Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, kepada sahabat, adakah kamu mempunyai orang tua? Adakah kamu mempunyai orang tua pada masa itu? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku mempunyai orang tua. Maka Rasulullah SAW menjawab, fafihima fajahid. Maka pada mereka berdualah kamu melakukan jihad. Maknanya berjihad kepada mereka maksudnya berlaku ihsan kepada mereka dan mentaati mereka dan berbakti kepada mereka. Ini di antara nasihat-nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada impak yang besar
kepada diri kita sebenarnya, yang akan kita sebutkan nanti pada aspek yang kedua berkenaan dengan makna hadis ni yang umum. Tapi yang khusus kita lihat berlaku ihsan kepada kedua orang tua ini adalah satu perkara yang dituntut oleh agama Islam dari segi perbuatan ataupun percakapan kita. Ini kita dah sebutkan. Dan implikasinya pula yang sebaliknya, bila kita tidak mentaati kedua ibu bapa kita, ini adalah di antara sebab-sebab kita na'udzubillah min zalik terjerumus ke dalam api neraka. Kerana dalam 3 perkara yang ditolak amalan kita adalah di mana orang itu yang pertama yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang bermaksud 3 perkara yang ditolak amalan mereka adalah yang pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menderhaka ibu bapa, dan yang ketiga adalah syahadat zur. Kita melakukan statement yang salah. Kita bersumpah mengatakan kenyataan yang salah. Kerana kita bersumpah tetapi kita bersumpah untuk melakukan untuk menyatakan kenyataan yang betul, tetapi kita berbohong di dalam kenyataan tersebut. Jadi ini adalah kita lihat balasan mereka yang menderhaka kepada kedua ibu bapa. Menderhaka kepada kedua ibu bapa. Dan ini adalah di antara sebab di mana menderhaka kepada ibu bapa ini tergolong di dalam dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar, kita tahu dosa-dosa seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kita jarang melakukan zina, dilarang membunuh, dan di antara dosa-dosa besar ini adalah menderhaka kepada ibu bapa. Jadi kita jangan lihat, kita jangan ambil sikap sikap enteng, sikap kita tidak endah bahawasanya percakapan, bila kita melontarkan percakapan kepada kedua ibu bapa, kita kata walaupun satu perkataan sahaja kita telah menderhaka kepada mereka, ini tergolong di dalam dosa-dosa yang sangat besar. Bila kita lihat dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain, orang yang pergi berzina, na'udzubillah min zalik, dan pergi membunuh, melakukan perbuatan yang salah, membunuh orang, mengambil nyawa orang lain, dengan orang ini hanya melontarkan satu perkataan saja kepada orang tuanya, menjawab orang tuanya dengan kasar, dengan satu perkataan saja. Ini kita lihat dosanya sama, kerana keduanya adalah dosa yang besar. Walaupun kita lihat perbuatan membunuh itu satu perbuatan yang sangat kejam, tetapi sama juga. Ini tidak bermakna kita boleh sahaja melontarkan kata-kata kesat ataupun kata-kata yang tidak manis kepada orang tua kita. Sama juga ianya tergolong di dalam dosa-dosa besar bila mana kita melemparkan walaupun satu perkataan yang kesat ataupun satu perkataan yang tidak elok kepada orang tua kita, yang disebutkan juga pada awal tadi dalam ayat Al-Quran yang kita baca dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Jadi ini adalah di antara sebab-sebab di mana Islam tu memelihara bukan hanya memelihara keimanan kita, tetapi memelihara hubungan kita, lebih lagi hubungan di antara orang tua dan juga anak-anak. Dan diteruskan tabarrukum abnaakum, maka nescaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Ini adalah aspek yang kedua yang kita sebutkan. Dan sucikan diri kamu, wa'afu, daripada segala kekejian, sucikan diri kamu daripada segala kekejian. Kita jauhkan diri kita daripada maksiat, lebih lagi melakukan maksiat kepada wanita. Sama ada na'udzubillah, maksiat yang sangat besar iaitu melakukan zina, ataupun maksiat yang lain-lainnya terhadap wanita. Nescaya wanita akan berlaku suci. Maka wanita kita ataupun wanita yang secara umumnya akan terpelihara, kerana kita sendiri memelihara diri kita dari melakukan kekejian, melakukan maksiat kepada wanita yang lain di luar sana. Maka di sini kita lihat aspek yang kedua dalam hadis ini berkenaan dengan ganjaran yang kita dapat itu, ganjaran yang kita dapat
sama ada pahala ataupun dosa, itu sesuai dengan perbuatan kita ataupun percakapan kita. Okay. Apa pun yang kita lakukan, sama ada baik ataupun buruk, akan mendapatkan balasannya. Jadi sama ada kita melakukan baik, akan dibalas baik. Ataupun kita melakukan perkara yang buruk, akan dibalas buruk oleh Allah SWT. Ini adalah sifat keadilan daripada Allah SWT. Kita melakukan apa jua perbuatan akan diberikan ganjarannya. Allah SWT telah memberitahukan kepada kita akan sifat keadilan yang Allah SWT akan memberikan balasan. Itu adalah satu janji Allah SWT yang pasti. Maka bila kita berlaku baik kepada orang, nescaya insya-Allah Allah SWT akan berlaku baik kepada kita dan memberikan ganjaran yang baik kepada kita. Tetapi sebaliknya, jika kita melakukan perkara yang tidak baik kepada orang, sama ada kita melakukan dosa dan sebagainya, kita akan mendapatkan ganjaran yang tidak baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan balasannya setimpal dengan perbuatan kita. Ini adalah, tetapi soalannya sama ada kita mendapatkan balasan tersebut di dunia ataupun di akhirat. Ini semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menentukan balasannya. Sama ada kita mendapatkan balasan itu di dunia maupun balasannya itu kita mendapatkan di akhirat sana. Na'udzubillah min zalik. Tapi kita mendoakan agar kita dijauhkan daripada balasan yang buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala memelihara kita untuk melakukan perbuatan yang baik dan mendapatkan balasan yang baik, insya-Allah. Jadi ini adalah satu aspek yang di mana kita akan mendapatkan ganjaran apa yang kita buat, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Tapi balasan itu tetap kita dapat. Ini janji. Jadi di dunia juga kita boleh, ini menunjukkan dalam hadis ini, di dunia juga kita boleh mendapatkan balasan itu terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Maka di dunia juga bila kita berlaku baik kepada ibu bapa kita dan berlaku ihsan, maka insya-Allah pada satu hari nanti bila kita ada keluarga kita yang keluarga kita ada anak-anak, maka insya-Allah anak-anak itu juga akan berlaku baik kepada kita, akan berlaku ihsan kepada kita. Sama juga bila kita menjauhkan diri kita daripada melakukan kejian kepada manusia yang lain, khususnya kepada wanita, maka insya-Allah anak-anak kita, anak-anak perempuan kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kekejian, daripada perkara-perkara yang keji daripada orang lain. Ini adalah balasan yang kita terima sesuai dengan perbuatan kita. Ini satu sudut. Satu sudut. Jadi aspek yang kedua ni ada dua sudut sebenarnya. Satu sudut adalah maksud umum daripada hadis ini. Balasan dan ganjaran yang kita dapat sesuai dengan perbuatan kita dan percakapan kita. Dari sudut yang lain pula adalah sudut tarbiyah. Sudut tarbiyah. Sudut pendidikan di sini. Kerana apa? Kerana ini sebenarnya dia bersangkut paut dengan pendidikan secara menyeluruh. Kerana bila kita mengajar anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, kita tarbiyah anak-anak kita, keluarga kita dengan ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan memberitahu mereka untuk berlaku adil, untuk berlaku ihsan kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua daripada kita. Maka di sini kita lihat tarbiyahnya itu akan mendapatkan ganjaran. Jika tidak pada masa itu, di masa yang akan datang. Maka ibu bapa menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak, menjaga anak dan mentarbiahkan anak-anak di dalam landasan Islam akan untuk sentiasa menghormati orang tua, untuk menghormati mereka yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda, untuk sentiasa berkata perkataan yang baik dan melakukan perbuatan yang baik kepada orang tua. Bukan hanya dengan percakapan kita dan nasihat kita, tetapi dengan perbuatan kita juga. Bukan kita cakap tapi kita buat lain. Kita cakap pada anak-anak tapi kita melakukan sebaliknya. Tetapi kita melakukan dan menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Selari dengan nasihat kita kepada mereka dan tarbiyah kita, pendidikan kita kepada anak-anak kita. Maka bila anak-anak kita melihat bahawasanya ayah aku ini menasihati aku,
ibu aku ini menasihati aku untuk menghormati orang tua. Dan aku melihat dengan kedua mata aku sendiri bagaimana kedua orang tua aku juga menghormati kedua orang tua mereka dan menghormati orang yang lebih tua daripada mereka. Kita lihat, ini adalah tarbiyah. Ini adalah pendidikan. Sebab itu, anak-anak bila melihat orang tuanya itu melakukan perkara yang baik dan menasihati perkara yang baik, mereka juga insya-Allah akan mencontohi perbuatan baik tersebut dan akan melakukan perbuatan baik tersebut kepada orang tua mereka dan juga kepada anak-anak mereka juga di masa yang akan datang. Kita lihat di sini kan impak, kesan daripada tarbiyah dan pendidikan berlandaskan ajaran Islam dan nasihati dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting. Ini yang penting. Di mana kita lihat kesannya. Kesan pendidikan. Jika tidak pada masa sekarang, di masa yang akan datang. Dan inilah yang berlaku kepada para ulama kita yang terdahulu. Di mana mereka mendidik anak-anak mereka sesuai dengan pendidikan yang mereka dapat daripada orang tua mereka. Sebab itu mereka dapat mendidik anak-anak mereka itu menjadi orang yang berguna. Dan tidak mustahil anak-anak mereka menjadi ulama pada masa itu. Kemudian anak-anak mereka juga mendidik anak-anak mereka dengan didikan yang baik dan mereka juga menjadi seorang yang ulama yang berbakti kepada orang ramai. Inilah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya aspek pendidikan ini sangat penting. Kerana ianya hasil daripadanya, kesan daripadanya itu dia memberikan kesan yang panjang, long term. Impaknya tu memberikan kesan yang lebih lama, Dan ini kita ni bukan hanya dituntut, tetapi kita akan mendapatkan balasannya. Kita bukan hanya dituntut untuk berlaku baik, untuk mentaati kedua ibu bapa, tetapi akan mendapatkan balasannya di masa yang akan datang. Jadi alhamdulillah, sehingga kan saya diri saya yang kerdil ini juga, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mendapatkan ajaran agama daripada orang tua dan mendapatkan tarbiyah daripada orang tua kita yang baik, yang di mana kita lihat bagaimana orang tua saya ini menasihati saya terlebih dahulu kan, untuk sentiasa berlaku baik kepada orang, untuk sentiasa menghormati orang, untuk sentiasa bercakap baik kepada orang dan sentiasa mendoakan anak-anak mereka. Saya juga lihat dengan kedua mata saya, mereka juga melakukan perkara yang sedemikian. Mereka juga menghormati orang tua, menghormati orang yang sekeliling mereka. Mereka juga bercakap baik dengan orang yang sekeliling mereka. Ini membuatkan saya ingin menjadi mereka, ingin menjadikan diri saya ini seperti mereka, ingin mendidik anak-anak saya juga seperti mereka, sebagaimana mereka mendidik saya. Ini hasil yang kita dapat. Jadi begitulah jemaah, para pendengar, para penonton di luar sana, kita muhasabah balik. Kita mengharapkan bahawasanya kita sentiasa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Dan kita mendidik anak-anak kita dengan contoh yang baik dan juga kita menunjukkan contoh yang baik kepada mereka juga. Jadi anak-anak ni boleh melihat ibu bapa tu melakukan perkara sesuai dengan apa yang mereka sebutkan. Maka mereka juga diharapkan akan melakukan semikian pada satu masa nanti di masa yang akan datang, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kedua orang tua juga jangan lupa untuk sentiasa mendoakan kepada anak-anak mereka, dan saya pasti setiap orang tua, walaupun saya tak sebutkan, pasti akan sentiasa mendoakan anak-anak mereka dengan doa-doa yang baik. Yang kita sebutkan pada awal tadi kan, di antara kesan-kesan athar disebutkan oleh para ulama adalah doa orang tua ini kepada anak mereka itu umpama doanya para anbiya kepada umatnya mereka, kerana mustajabnya doa orang tua itu kepada anak-anak mereka. Ini juga memastikan kita, ini juga satu peringatan kepada kita untuk sentiasa mendoakan yang baik kepada anak-anak. Jangan kita mendoakan perkara yang tak baik kepada anak-anak.
Lebih lagi bila kita dalam keadaan marah dan dalam keadaan emosi, kan, kita mungkin melontarkan kata-kata yang tak baik kepada anak-anak. Itu juga boleh menjadikan doa, kerana jika malaikat mengaminkan dan mengangkatkan doanya kepada Allah SWT, maka akan terkabullah doa tersebut. Doa yang di mana orang tua kita itu mendoakan yang tak baik kepada anak-anak. Jadi kita harus mengawal emosi kita. Maka tak mustahil pada zaman sekarang ni, jika anak-anak tu melakukan perkara yang tak baik, jika anak-anak itu nakal, ini mungkin kerana ibu bapa mereka yang mungkin mendoakan perkara yang tak baik kepada anak-anak mereka. Itu pernah berlaku, kan, di mana mungkin orang tua tu tak boleh mengawal emosi ke, tak boleh mengawal kemarahan, mungkin mengatakan kata-kata kesat, mungkin bercakap yang tak baik kepada anak-anak mereka. Maka tak mustahil jika anak-anak itu, jika mereka nakal, jika mereka melakukan perkara yang jahat, ini kerana hasil daripada, kesan daripada doa orang tua mereka sendiri. Daripada orang tua mereka sendiri. Dan juga tarbiyah daripada orang tua mereka. Maka kita lihat di sini kepentingan pendidikan yang menyeluruh kepada anak-anak kita, untuk pastikan mereka ini diberikan tarbiyah melandaskan agama Islam sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita menunjukkan contoh yang baik, di mana kita mengharapkan satu hari nanti anak-anak kita akan mencontohi perbuatan kita yang baik dan akan memastikan tarbiyah itu disambung kepada anak-anak mereka, insya-Allah. Kita pastikan. Jadi ini adalah di antara penerangan, di antara penilaian dan juga pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis yang kita bacakan pada hari ini. Kita mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara kita dan kedua orang kita, dan sentiasa menunjukkan kita jalan yang benar dan dijauhkan daripada jalan yang tidak benar. Dan kita teruskan mendidik anak-anak kita untuk sentiasa menghormati orang tua, menyayangi yang muda, dan juga kita teruskan dalam mencontohi anak-anak kita dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita dan keluarga kita dan menjauhkannya daripada bala bencana dan wabak. Dan moga Allah SWT kembalikan kesihatan sedia kala seperti mana yang kita rasakan sebelum ini, dan Allah SWT memberikan kita ketabahan dan menguatkan keimanan kita, dan memberikan kita kesabaran untuk mengharungi setiap ujian, yang di mana setiap ujian yang kita terima itu tidak bukan datangnya hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Moga sesi kita pada hari ini, pembelajaran hadis pada hari ini bermanfaat kepada semua, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.